Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Hari ini 21 hari bulan April 2020. Saya nak buat cold start kereta potong pesona saya. Kemudian saya nak keluar pergi beli ikan dengan adalah barangan dapur sikit. Okey, lepas ni kita sambung. Okey, baik. Saya kat luar. Nampak? Kereta dah cantik basuh, tak pergi mana, tapi dia kena berak burung, kena basuh balik. Mungkin esok lah kot. Tapi sebelum kita cold start ni, kita kena check dulu beberapa benda dekat kereta ni. Jadi kita buka bonnet depan. Saya tunjukkan apa benda yang kita kena check pada kereta sebelum kita start kereta ni. Baik, kereta saya ni saya tak start dah 8 hari. Kalau ikutkan 8 hari lah, saya kira balik tengok rekod hari tu. Jadi harap-harap bateri dia tak weak lah ya. Benda biasa kalau dah check enjin ni, check minyak hitam, tengok dekat dipstick kan. Ini bila enjin belum start, biasanya minyak akan turun ke bawah semula, daripada head semua turun ke bawah. Wallahualam lah semua ke tak, tapi bila kita check dekat dipstick ada aras yang menunjukkan minimum maksimum. So kalau macam saya ni sekarang ni, saya tengok minyak masih lagi maksimum. Sepatutnya dah sampai masa untuk servis kereta, tapi mungkin sebab minyak yang saya guna ni okey, dan saya gunakan juga Soratec daripada Liqui Moly, jadi ada lebihan waktu mula-mula servis tu. Jadi sekarang ni dia masih lagi dekat dalam range yang sepatutnya lah. Dan yang kedua, kita tengok ni. Okey, air dalam radiator, tapi nampaknya okey, cukup. Kadang-kadang saya check juga dekat spare tank recoolant. Okey, cukup. So bolehlah kita start jap. Yang lain-lain tu macam minyak brake semua tu boleh tengok macam tu je lah. Okey, kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh start. Cuba sekali lagi. Okey, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu maksudnya alternator dah tak charge lah. So apa saya perlu buat, saya perlu jam start kereta ni. Tapi saya akan tunjuk sekejap lagi saya jam pakai apa. Baik, saya terpaksa tinggalkan kereta saya dulu sebab penjual ikan telefon tadi bagi tahu ikan dah sampai kat jeti. So kita pergi jeti, ambil ikan, hantar balik ke rumah. Kemudian keluar balik untuk pergi ke pasar raya. Sebab ikan tak boleh tinggal lama-lama dalam kereta, nanti bau kereta kan. So okey lah. Dan kereta saya tu nanti saya tunjuk macam mana saya jump start. Sebenarnya semua orang tahu, tapi tak ada konten apa lah masa PKP ni. Masa dah buat. Okey lah, alright. So mas pun dah bawa. Jom kita pergi ambil ikan jap. Okey, dah ambil lah ikan. Tu ikannya, ikan gembung je, sekilo. Beli dengan abang ni, diorang biasanya balik daripada ke laut, terus dia akan WhatsApp lah ikan-ikan ni. Dan dah siap bungkus, dah tulis nama sebenarnya. Dalam plastik yang dalam tu ada tulis nama. Jadi bila dah tulis nama tu senang, sampai je sebut je nama yang order tu, dan kita terus bayar je. Dan hari ini sekilo ikan gembung harga RM16. Ikan segar lah. Dapat ni ikan yang baru turun darat hari ni. Macam tu lah. Turun darat, bukan naik darat. Pelik pula turun.
Baik, nak pergi hantar dulu ikan. Hantar ikan balik rumah. Jadi first. Lepas tu kita nak pergi keluar balik beli barang dapur di pasar raya. Okay, jom balik hantar ikan dulu. Okey, saya singgah sini jadi. Ni kat tapak pasar malam Pasar Ketih. Beli telur masin, tomato, limau kasturi, beli tepung beras. Kebanyakan barang-barang hasil produk tani yang dijual di sini ni segar lah So barang-barang baru. Ayam pun daripada setiap hari dibawa dari ayam yang baru proses, bukannya ayam sejuk beku. Jadi saya tengok list isteri saya share tadi, barang-barang tu saya dah bagikan yang mana saya boleh beli fresh di pasar macam ni, dan mana lagi barang yang tinggal untuk saya beli di pasar raya. So saya akan pergi ke pasar raya Giant, tapi di Ketih dipanggil TMC. Okey, jom kita pergi. Sekarang ni dah pukul 12. Berapa dah? Pukul 12.50. Jadi saya kena cepat. Saya dah terlepas ni Quran time patutnya pukul 12 tadi. Dah terlepas sebab nak beli barang. Tak apa, apakan daya. Ini pun satu ibadah saya anggap. Niat saya supaya saya keluar rumah ni, beli ni satu ibadah lah untuk keluarga. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki, pahala ibadah keluar cari beli barang, cari rezeki. Okay, dah sampai TMC. Harap-harap tak berlalu panjang. Jom kita masuk dalam. Panjang lah juga barisan, tapi bergerak lah. Dan senyap di sini je. Tak apalah. Ingatkan datang tengah hari tak panjang. Dah selesai beli. Sekarang pukul 2. Saya masuk dia pukul 1. Sekarang ni pukul 2.20. Lebih kurang sejam 20 minit. Ialah beratur. Lepas tu pilih barang. Lepas tu ambil barang tu pula. Terpaksa berkali-kali call isteri tanya berapa banyak nak kena beli. Sebab ditulis barang apa nak beli, tapi tak tulis berapa banyak kuantiti. Jadi takut salah ke apa, saya call. Okay, lepas tu bayar. Bayar dia pun lama jugalah tadi. Saya beli tadi lebih kurang dekat RM300 jugalah. Barang dapur campur-campur lah, barang untuk anak dan persediaan untuk berpuasa nanti. Ramadan dah tak lama. Hari ni dah 21 bulan. Dijangka kita akan, umat Islam akan menyambut Ramadan pada 24 April 2020. Jadi ini sebahagian daripada persiapan lah. Sebab saya rasa bulan puasa nanti nak keluar macam tak larat je kan, nak pergi pasar sebagainya. Dan saya dimaklumkan juga daripada penjual-penjual ikan segar dan ayam segar di pasar-pasar kecil tadi, mereka tidak akan berniaga pada 1, 2 dan 3 Ramadan. Mereka akan mula berniaga pada 4 Ramadan. Dan ada masa yang tertentu lah yang dia beritahu. Jadi lebih baik kita buat persiapan, beli siap-siap. Walaupun lagi 3 hari, tak apa, persiapan lebih bagus. Baik, on the way balik rumah ni, nanti saya sambung cerita apa ya. Harga minyak dunia turun, tapi sebenarnya bukanlah harga minyak pasar, harga minyak sedunia. Benchmark tu sebab untuk minyak daripada US lah. Jadi saya rasa ramai yang dah baca berita ni, dah ramai juga dah Google lah. Dan walaupun bagaimanapun untuk syarikat minyak selain daripada US, tak perlu risau. Yang saya nampak, syarikat-syarikat minyak dari US berkemungkinan banyak yang akan gulung tikar lah. Banyak yang akan bankrupt kerana harga minyak negatif. Bermaksud permintaan tu sangat-sangat kurang berbanding dengan supply. So bila demand sangat kurang, sehingga kan
mereka sanggup bayar balik pakai minyak, bukan pakai duit lagi dah. Jadi harga minyak jadi negatif, lebih kurang macam tu lah kan. Kenapa demand kurang, kita tahulah bila PKP ni ataupun banyak negara yang dah buat perintah kawalan, maka tidak banyak lagi penerbangan keluar dan masuk dari mana-mana daerah, daripada mana-mana destinasi sekalipun. Kita boleh lihat ada orang share di Facebook gambar-gambar di mana kapal terbang hanya parking saja, ya, tak terbang. Malah dalam Malaysia pun penerbangan domestik hanya sekali seminggu, tak silap saya, ke Sabah dan Sarawak. Jadi memang begitu memberi kesan yang sangat ketara kepada permintaan minyak lah. Begitu juga dengan kalau penggunaan domestik, kereta-kereta pun, industri pun kilang-kilang pun banyak masih tutup lagi. Yang tak essential tak beroperasi, kilang-kilang yang tertentu saja beroperasi. Jadi penggunaan bahan bakar tu kurang sebagainya. Jadi ada juga berita menunjukkan indeks saham di Indonesia, terutamanya untuk pertukaran mata wang, rupiah naik lebih bagus berbanding US dollar. Untuk ringgit Malaysia taklah seberapa sangat, tapi okey. Cuma dari segi ekonomi macam mana? Dia secara jujur macam ni, Amerika ni satu kuasa ekonomi yang besar, okey, dan kita ibaratkan dia seperti orang besar yang lemas di dalam air. Dan negara-negara sekelilingnya, China, Rusia ni, Saudi, negara-negara ni mungkin sama besar ataupun kecil sikit daripada US. Okay, so diorang ni boleh berenang tapi tak ada pelampung. Sama lah dengan negara kita, walaupun kita ada minyak sendiri tapi kita tak ada pelampung. Kita boleh berenang, tapi bila US yang besar ni dah jangan lemas, apa akan berlaku? Orang lemas, dia ada nature dia, secara semula jadi dia akan tarik sesiapa saja yang terdekat dengan dia supaya dia dapat selamat. Jika bernasib baik, orang yang ditarik tu boleh tolong dia, dia tak lemas. Tapi kalau tak bernasib baik, ditarik tu, orang yang ditarik tu pun sekali akan lemas. Jadi begitulah ekonomi dunia sekarang ni. Apabila kita lihat US semakin jatuh, kemungkinan itulah bila pakar ekonomi kata kemungkinan akan berlaku kegawatan seluruh dunia. Walaupun pada negara-negara yang tidak terkena COVID. Ada negara yang kalau kita Google memang tak ada langsung kes COVID-19, tapi adakah negara ini akan terkecuali daripada kegawatan? Tidak. Ekonomi orang kata it doesn't work like that. Dia akan efek pada seluruhnya. Jadi kita kena ingat, kalau US jatuh, dia terkapai-kapai dah lemas, dia akan tarik orang keliling. Dan orang keliling ni kalau tak kuat, habis. So ikut macam mana sekalipun, kita kena buat persediaan. Saya rasa dah 3 ke 5 video yang saya dah buat sekarang ni, saya asyik bercerita tentang apa persediaan, apa nak buat. Saya remind lah, saya tak beritahu apa-apa, tapi secara mudah saya boleh kongsikan dengan anda semua apa yang kita nak buat dalam kegawatan ekonomi untuk berhadapan dengan kegawatan kan. Okay, yang pertama yang pertama pada saya, ubah sikit cara hidup. Apa yang kita belanja setiap hari, apa yang kita makan setiap hari, kita ubah. Rasanya kita dah boleh adapt sekarang ni, kita tak pergi kerja. Jadi perbelanjaan untuk isi minyak, bayar tol dah tak ada sangat. Bukan tak ada sangat, memang rasanya dah tak ada, majoriti dah tak ada kan. Sebab kita akan beli barangan pun semua dekat dalam kawasan yang sekitar je, tak boleh nak travel jauh. Jadi kita dah boleh jimat banyak kat situ kan. Itu cara hidup kita lah. Jadi bila ada penjimatan, jangan pula habiskan. Apa yang perlu kita buat, kita ikut saranan Bro Afendi Hatanah. Kita cuba eliminate hutang-hutang yang tak perlu. Kalau hutang rumah kita boleh faham sebab long distance pula kan. Hutang kereta mungkin lah, tapi hutang kredit card, hutang personal loan, duit yang kita jimat daripada minyak sebagainya tu, kita dam bayar kredit card bagi habis. Anda ada masa daripada April sampai September, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, 6 bulan free. Tak payah bayar loan rumah, tak payah bayar loan kereta,
personal loan pun ada yang tak perlu bayar. Jadi tempoh ini gunakan duit yang anda dapat akses lebih tu, bayar kredit kad, habiskan. Nombor 2 itu bayar kredit kad. Dan nombor 3 ada akses lagi, cuba simpan. Kalau anda boleh jimat, katalah gaji 3,000, selalunya campur dengan tolak loan sebagainya, tinggal 1,500 kata, ataupun 1,200. Anda belanjakan 1,800 untuk bayar loan. Kalau 1,800 bulan anda tak bayar selama 5 bulan, anda dah ada dalam poket RM9,000. Katalah tolak kredit kad yang anda nak tutup tu kan, ataupun nak clear, tak nak ada outstanding kredit kad, RM4,000. Anda ada kurang-kurangnya RM5,000 dalam tangan. Jangan pergi buka Shopee, jangan buka Lazada. Itu je syarat dia. RM5,000, tengok bulan 9 anda boleh buat apa. Selepas habis tempoh loan wave selama 6 bulan ni, bulan 9 nanti, bulan 10 kita tengok apa kita boleh buat dengan RM5,000 tu kan? Sebab apa kita kena buat persediaan? Apabila berlakunya kegawatan, kemungkinan besar lah benda ni dah pernah tunjuk dah dulu. Tahun 1998 pernah berlaku. Mungkin kita tak rasa, sebab saya sendiri pun waktu tu belajar, sekolah lagi kan. Tahun 2008 pernah berlaku kegawatan juga. Tapi bila yang kali ini, andai katalah na'udzubillah, ada di kalangan kita yang tidak lagi sambung bekerja, duit RM5,000 tu lah yang dia nak guna untuk survival selepas tu. Jadi kita membayangkan macam ni, kalau sebelum ini, sebelum PKP, kita belanja lebih kurang sebulan RM2,500. Cuba kurangkan dalam waktu PKP ni, kurangkan belanja bulanan kita kepada RM1,500. Kita jimatkan RM1,000. Jimat dekat mana ya? Saya rasa kita boleh nampak lah. Kalau yang ada anak, kita jimat tak perlu bayar nursery, tak perlu keluarkan duit minyak, tak perlu bayar duit tol. Dah jimat. Apa lagi yang kita boleh jimat kat situ? Itulah apa yang kita makan kat rumah lah. Selalunya kita makan kat office kan, hari kerja. Bila hari PKP ni kita banyak makan di rumah. Dan kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan pula lepas ni. Jadi kita boleh tune lah makan kita tu mungkin sehari sekali yang berat, dan yang lainnya sampingan lah. Jadi jimat lah belanja barang dapur tu sama kan. Apa lagi yang kita boleh jimat? Kita boleh buat senarai lah. Macam saya sendiri, saya buat senarai dalam Excel. Jadi saya boleh main figure. Bila tukar ini lebih, kat bawah macam mana, bila kurang macam mana. Jadi pakai Excel pun boleh, Google Sheets pun boleh. Dan cuba kita buat calculation sendiri lah sebab kita perlu berkira-kira. Kenapa? Kerana masa berlalu ni terlalu pantas. Kalau kita kata 5 bulan tu lambat lagi, cuba bayangkan pada hari ini. Rasanya mungkin sahabat macam saya rasa macam baru lagi kita masuk tahun 2020. Sedangkan sebenarnya kita dah menghampiri bulan 5 dah. Sekejap sangat kan? Sekejap je dah nak sampai separuh tahun 2020 ni kan? Dah nak habis separuh tahun kan? Jadi kita kena bersedia lah buatlah apa yang sepatutnya. Kita kena macam Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, jadikan perkara ini sebagai satu norma yang baru, di mana kalau yang kita tak biasa buat tu, kita cuba buat. Dan saya ada share di Facebook saya pun, macam mana kawan-kawan saya yang mekanik, ada yang bernagikan jauh-jauh hari, menagikan, siap buat sumbangan ikan pada orang yang tak mampu lagi. Kemudian yang tolong beli barang basah untuk orang yang tak berkemampuan, macam Hafiz Mapes. Sebelum ni buat servis kereta waktu malam, sekarang ni tolong orang dengan cara yang lain kan? Kita kena saling menolong lah. Macam penduduk di Sungai Ramal, saya salut. Anda dah tolong 200 warga Indonesia yang berada di sana tanpa bantuan, yang memerlukan bantuan, yang memerlukan bantuan, dan anda bantu mereka. Alhamdulillah. Okey, apa lagi cerita saya? Tak ada apa-apa, itu saja kot. Saya nak angkat barang masuk, lepas tu saya nak mandi kat luar. Tapi isteri saya WhatsApp tadi, ada gangguan bekalan air pula di daerah saya ni. Kacau betul. Saya harap pihak syarikat bekalan air dapat selesaikan dengan segera lah kan? Mereka pun antara essential frontliner kita lah. Bukanlah frontliner, tapi mereka ada penting. Sama penting macam TNB, sama penting dengan communication. Alright, terima kasih kerana menonton video ini.
Kalau anda perlukan lagi tips pengurusan kewangan, saya cadangkan anda buka channel kawan-kawan saya yang saya boleh listkan nanti. Ada ramai, di Facebook pun ada. Malah ada orang buat jual apa ni, e-book percuma. Saya rasa dalam iklan saya pun ada kat video ni. Ada KC Lau, saya ada beli. Bukan ada beli, saya ada download dia punya PDF percuma. Anda boleh baca apa yang anda nak rancang. Kena ingat sebaiknya dan seeloknya dalam waktu PKP ni kita kurangkan hutang. Duit mungkin tak banyak, tak apa. Dia macam ni lah, dalam hidup ni tak kaya kerana duit tak apa, jangan kaya tapi banyak hutang. Hutang tu kita eliminate lah. Sebab ukuran kekayaan tu bukan duit yang banyak, tapi berapa banyak hutang dia ada. Kalau hutang dia sedikit ataupun tak ada, dia orang paling kaya. Dia tak ada keresahan dalam hati. Okey, itu saja untuk daripada saya kali ini. InsyaAllah kita bersambung lagi. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Panjang, lepas tu laju pula tu. Sebab saya nak cepat. Panas dalam kereta walaupun buka aircon. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini. Dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.